tuan-tuan, nama saya Anwar bin Idris daripada Afin Wang Asset Management Berhad. Nama hang? Hari ini saya akan beri taklimat lebih dalam 45 minit berkenaan dengan unit amanah dan sedikit sebanyak perkongsian tentang pengurusan kewangan peribadi, persediaan sebelum persaraan dan pelaburan unit amanah. Yang nombor 3 itu yang paling penting, iaitu pelaburan unit amanah, iaitu apakah tindakan tuan-tuan selepas tamat perkhidmatan dengan unit amanah. Itu yang penting. Yang nombor 1, nombor 2 ini cuma perkongsian antara pengalaman saya dan juga daripada keratan-keratan apa yang bacaan tentang mungkin baru lagi bau pribadi dan juga tentang persaraan. Okey, boleh ya? Saya yakin di sini ramai yang akan tamat perkhidmatan. Okey, jadi dalam jangkaan saya rasa dalam 2 hingga 3 tahun. Siapa ada di sini yang akan tamat perkhidmatan tahun depan? Ramai ya? Tahun depan bulan tahun depan, okey. 20, 23, 20, 24 ada lagi? Ramai lagi, okey. Jadi ada sedikit masa lagi untuk membuat persediaan dan persiapan sebelum persaraan. Jadi hari ini saya bagi secara ringkas saja. Saya rasa pihak bank muamalah Encik Suhaimi dia dah buat taklimat belum? Lagi dia akan lebih kupas dengan lebih lanjut lagi lah. Jadi saya ini secara saya ringkas saja. Okey. Okey, pertama tentang pengurusan kewangan peribadi, ada 7 elemen penting yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan di sini sedia maklum. Pertama tentang pendapatan dan kedua perbelanjaan. Ia dalam kotak yang sama. Maaf ya. Maaf, bagi perhatian sekejap ya. Jadi antara pendapatan dan perbelanjaan ini amat berkait rapat. Saya rasa tuan-tuan telah pun berkhidmat lama, tahu berapa banyak pendapatan, okay, dan tahu juga berapa banyak perbelanjaan bulanan. Okey, jadi dari segi pengurusan kewangan peribadi tidaklah harus mestilah mengawal dari segi berapa pendapatan ni memang tak boleh dikawal. Okey, dia fix. Yang penting ialah selepas tuan-tuan tamat perkhidmatan nanti. Ini yang menjadi persoalan saya lah. Kerana selepas tamat perkhidmatan nanti atau bersara, okey, mungkin pendapatan ini akan berkurang. Contohnya kalaulah yang tamat perkhidmatan tanpa pencen, jadi maknanya tidak ada pendapatan bulanan. Okey, jadi bila tidak ada pendapatan bulanan daripada kerja, mungkin ini akan memberikan satu tekanan lah. Okey, jadi lebih kepada untuk persediaan tuan-tuan ya, selepas tamat perkhidmatan atau persaraan. Jadi perbelanjaan itu nombor 2. Jadi pendapatan dan perbelanjaan ini berkait rapat. Okey, saya rasa tuan-tuan pun sedia maklum berapa banyak pendapatan, berapa banyak nak belanja setiap bulan. Dan ketiga, ada lebihan untuk simpanan. Okey, jadi tuan-tuan bernasib baik, bukanlah bernasib baik, dan saya pun bekerja dengan swasta, ada simpanan yang potongan untuk kumpulan wang simpanan bekerja bagi pihak tuan-tuan dan perempuan di dalam potongan lembaga tabung Angkatan Tentera untuk merupakan simpanan selepas tamat perkhidmatan nanti. Dan yang keempat, ciri tentang pelaburan. Pelaburan ini merupakan penting dan juga selalu keliru tentang simpanan dan pelaburan. Simpanan dia tak ada risiko, pelaburan dia ada risiko. Apa maksud risiko? Potensi untuk mengalami kerugian ataupun penurunan dari segi harga. Jadi itu pelaburan. Ada untung, ada rugi. Jadi antara ciri kewangan mesti ada elemen ataupun membuat pelaburan. Jadi kalau kita simpan contohnya di amanah saham Bumi Putra, itu merupakan pelaburan dan juga simpanan.
Seperti juga kita simpan dengan tabung haji untuk menunaikan fardu haji, belum merupakan simpanan, tetapi dia juga membuat pelaburan. Walau bagaimanapun, kedua-dua simpanan ini, ASP dan juga tabung haji, dia tidak ada peningkatan harga, tak ada kerugian. Okey, tetapi kalau kita membuat pelaburan, contohnya yang tuan-tuan ada sekarang ni, unit amanah, dia ada penurunan turunan harga. Puan pernah ada datang per time? Okey, hari itu pun ada yang datang bersama. Okey. Kembang. Pelaburan ada potensi untuk mengalami kerugian. Jadi inilah yang saya nak terangkan tentang unit amanah. Okey, yang kelima tentang perlindungan. Tadi perlindungan ini termasuklah insurans, takaful ataupun mana-mana kita ambil untuk perlindungan lah, seperti sekarang ni ambil perlindungan untuk hospitalization. Okey, jadi pihak tuan-tuan semua dah ada perlindungan, tetapi selepas tamat perkhidmatan nanti, siapa yang memberi perlindungan, itulah akan menjadi tanda tanya tuan-tuan. Okey, jadi termasuklah dalam perlindungan ini, contohnya kita sekarang ni tuan-tuan dilindungi di bawah insurans kelompok, di bawah lembaga tabung. Menyesal pula tak bawa kaki. Menyesal pula tak bawa kaki. Termasuklah kita membayar zakat contohnya, ataupun mengeluarkan Tidak bawa kaki, letak aja. fitrah, ataupun membuat sumbangan sedekah ataupun wakaf. Ini merupakan purification yang mana tuan-tuan pun boleh lakukan, okey, di atas harta dan juga simpanan yang telah ditetapkan, okey, yang mengikut syarat-syarat tertentu lah. Ini berpandu balik kepada kita punya hukum hakam dalam agama. Dan ketujuh ialah tentang pewarisan apabila berlaku kematian. Sekarang ini pun kalau belum berlaku kematian, boleh membuat wasiat contohnya. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan sini telah ditetapkan membuat pewarisan jikalau berlaku kematian semasa perkhidmatan. Okey, ini juga penting di dalam unit amanah yang saya akan terangkan. Apakah tindakan kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia, waris perlu membuat tuntutan. Jadi ini 7 perkara secara ringkasnya dalam pengurusan kewangan peribadi. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Antara unjuran ataupun cadangan dalam pengurusan kewangan peribadi, kita menggunakan formula yang simple, mudah. Dalam baca mana-mana buku pun kadang-kadang ada keluar yang inilah. Cuma peratusannya berbeza. Di sini saya gunakan 50, 30, 20%. Ini mengikut satu buku, The Ultimate Lifetime Money Plan, yang mana 50% daripada pendapatan kita gunakan untuk membayar ataupun digunakan untuk keperluan harian ataupun bulanan untuk keluarga dan seterusnya, seperti makanan, sewa rumah ataupun telefon. Dan yang penting, okey, sekarang ni semua pakai internet, kena bayar, okey, mobile data kan. Jadi ini termasuk dalam keperluan bulanan, perlu bayar 50%. Persekolahan anak-anak, semualah. Okey, jadi tuan-tuan pun sedia maklum kan apa yang perlu kan. Okey, itu 50% daripada sumber pendapatan gaji. Kalau ada yang lebih tu boleh tambah. Okey, jadi dan 20% tadi untuk simpanan, termasuklah simpanan tadi yang seperti saya katakan, simpanan dan pelaburan, dia berkait rapat jugalah. Cuma simpanan ini untuk keperluan kecemasan ataupun sakit demam. Sementara nak pergi hospital, mungkin pergi klinik dulu. Kalau pergi klinik swasta boleh klinik, tak boleh, jadi kena sendiri kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan perlu ada duit simpanan sedikit untuk menghadapi situasi kecemasan. Dan seterusnya keinginan, 30% daripada keinginan. Jadi 50 campur 30, keinginan, kehendak dan keperluan ni mesti ada pertimbangan. Dan 30% untuk keinginan, contohnya
pergi keluar bawa keluarga beriadah ataupun makan di luar, okey, ataupun balik kampung melawat ibu bapa di kampung, ataupun kenduri kendara, ini semua merupakan keinginan yang perlu ada, yang kita perlu kita kira lah. Okey, jadi inilah antara jumlah formula yang boleh kita gunakan untuk 50, 20, 30% ini, formula dalam pengurusan kewangan peribadi. Ada yang lebih teliti, dia buat bajet setiap bulan, gaji berapa, rumah berapa, duit kereta berapa, duit soal. Okey, dia akan tentukan bayar sewa rumah berapa, dan ada pula yang buat agihan untuk simpanan dan pengaburan, ataupun ada buat agihan untuk sedekah RM20, RM10 setiap bulan. Okey, dia cuma ada tetaplah. Okey, isteri saya ni memang arif pasal benda-benda ni. Okey, berapa banyak bulan bayar api, duit apa, baik berapa bayar. Bang, tahun bulan ni kita punya duit api 350. Baik, apa banyak sangat ni 350. Okey dah, dulu 600, sekarang 350 orang kurang. Okey, dulu 600 sebab anak ramai duduk di rumah, pasang aircon daripada pagi sampai malam nak tidur, keluar rumah macam hotel, jadi aircon pasang, jadi mahal lah kan. Itu yang jadi sampai 700-800 sebulan duit api. Jadi isteri saya jaga pantau. Okey, nak buka aircon hanya waktu malam kalau panas, kalau tidak pakai kipas angin. Jadi begitu jugalah dengan perbelanjaan yang lain. Orang rumah dia, wanita ni memang ada apa? Memang ada dia punya education kan. Tengok tiap bulan berapa lebih. Tak ada lebih lah bang. Pinjam duit ni. Okay. Ataupun suami ni sudah pinjam duit isteri untuk tampung. Sebab apa? Bulan ni banyak dia luar rokok banyak sangat. Duit rokok sekarang ni sampai satu kotak RM20, RM17, saya tak rokok, I don't know. Jadi perbelanjaan ini yang perlu dikawal. Okey, tuan-tuan pun sedia maklum tentang perkara ini. Okey, seterusnya. Ini keratan-keratan akhbar tentang persaraan. Keratan akhbar yang lama tapi masih lagi relevan. Okey. Ini CEO yang lama, Tuan Datuk tidak lama pension lah. Okey, antara fakta-fakta persaraan di Malaysia. Pertama, tentang jangka hayat umur lelaki dan wanita di Malaysia pada tahun ini ya, dia dah revise lah, buat pindaan. Lelaki sekarang umur jangka hayat dah 73 tahun, dah meningkat jadi 75 tahun, 2 tahun lebih. Wanita 78 tahun, masih lagi 78, kalau tambah pun tambah 2 tahun, 80 tahun. Umur saya Mak Mentua sekarang umur 84 tahun. Saya rasa ramai di antara tuan-tuan yang ada mak bapak di sini pun umur 60-70 tahun. Jadi jangka hayat tuan-tuan saya ambil purata 40 tahun lah bila tamat persaraan, ataupun 42 tahun. Okey, jadi ada lagi 30 tahun lebih lagi untuk mengharungi fasa baru selepas tamat perkhidmatan. Tamat perkhidmatan saya tak kata bersara, tamat perkhidmatan umur 40 tahun. Okey, jadi ada lagi berapa, 20 hingga 30 tahun lagi sebelum ajal datang. Jadi perlu ada kan perancangan lah, ingat nak mati kan. Hari tu saya baca surat khabar Mike Tyson, dia pun kata ajal dia pun nak dekat sampai lah. Umur dia baru 50 lebih. Tapi tak apa. So apa dia kebimbangan bersara-bersara? Tuan-tuan nanti bukan bersara ya. Saya bersara 61 nak masuk 62. Tuan-tuan tamat perkhidmatan akan terus bekerja lagi. Cari
pekerjaan untuk menampung keperluan harian keluarga hinggalah umur 75 yang kehayat. Okey, apa kebimbangan pesara-pesara tentang kesihatan, tentang kesulitan kewangan dan juga perubahan pada taraf hidup. Jadi kalau tidak ada jumlah pendatang bulanan yang tetap ataupun tak ada lagi pekerjaan selepas tamat perkhidmatan, jadi tidak ada pendapatan tetap. Ini berarti akan menjadi bimbang siang malam pagi petang. Okey, jadi yang penting kesihatan. Okey, alhamdulillah saya ni memang sikit-sikit je lah. Cuma kesihatan terjejas di zaman wabak COVID ini kita lihat yang banyak meninggal dunia mengalami kesihatan yang kronik, penyakit-penyakit kronik, darah tinggi, kencing manis biasa. Itu pun umur 80-an banyak. Biasa. Okey, buah pinggang pun biasa. Okey, jadi inilah penyakit-penyakit yang akan menghantui kita di masa tua nanti kalaulah kita tidak mengambil langkah-langkah tertentu lah. Sakit dia pergi ambil cari ubat lah. Okey, anyway, kesulitan kewangan ini bila tidak ada sumber pendapatan bulanan yang tetap, dia akan memberikan tekanan kepada keluarga. Contohnya, saya pun tengah fikir nak buat apa lepas kata pension nanti. Tak ada buat apa, duduk rumah, bangun pagi, solat. Lepas solat pergi masjid, balik rumah minum. Lepas minum nak buat apa, pukul 8, pukul 9 tak ada buat apa, tidur. Lepas tidur kan pukul 11 bangun nak minum kopi lah. Pukul 12, pukul 1 tanya isteri dah masak belum. Betul? Lepas tu makan. Lepas makan zuhur, siang semua, tidur balik. Petang pukul 4 bangun nak minum lagi. Malam pukul 7.30 sebelum maghrib tu makan ataupun selepas maghrib makan. Lepas tu nak buat apa? Isteri pun tengok tiap-tiap pagi bangun tidur makan, bangun tidur makan. Dia pun pening, dia pun pingsan. Jadi tambah pula tak ada wang. Okay, dia tak nak kerja ke? Rumah api dah kena bayar semua. Duduk saja makan minum. Ini akan menjadikan tekanan kepada keharmonian jiwa. Okey, jadi puan-puan bersabar. Okey, begitu juga pihak wanita lelaki. Okey, kena ambil pertimbangan tertentu tentang bila bersara nanti. Dan apa yang kita menjadi impian kita selepas persaraan nanti ialah bebas daripada hutang, ada simpanan yang banyak dan cukup, melancong dan seterusnya, hidup bersama keluarga. Okey, inilah antara fakta-fakta yang mungkin kita dapat kongsi dengan tuan-tuan. Negara simpanan Malaysia, negara tua. Okey, Kawan-kawan orang yang lepas kita ni dah tahu 30 dijangkakan 15,1% jumlah keseluruhan penduduk ada dalam hebat ada, tapi dia orang bos sikit. Okey. Dan dia orang buat ada YouTube. 7% daripada rakyat negara ini berumur 65 ke atas dan melalui 2056. Sekarang 22 okey, dalam 30 tahun lagi. Okey, 20% daripada keseluruhan populasi sebanyak 32 juta, 10 juta, 36, lebih kurang 8 juta. Okey, yang daripada kita yang akan hiduplah panjang umur. Okey, jadi bila panjang umur, dari segi keperluan kehidupan banyaklah dosa. Hari ini daripada pegawai ketua banyaklah dosa kalau umur panjang. Al-Zakri alias lama tahun 2012. Satu daripada dua ahli kumpulan kata umur panjang akan datang akan mengharuskan habiskan simpanan mereka dalam masa 5 tahun. Hari ini antara fakta-fakta yang saya ingin kongsi bersama. 72% tidak mempunyai simpanan yang mencukupi, mempunyai simpanan yang kurang daripada 50,000 kumpulan wang simpanan pekerja. 71%, maknanya apa? 19% saja yang ada duit. Sekarang ni tambahan dengan apabila membuat pengeluaran air citra, air sayang dan apa-apa banyak lagi daripada kumpulan wang simpanan pekerja habis. okey, bertambah kuranglah wang yang ada di dalam
simpanan kumpulan wang simpanan. Habis hati tongkat ni. 65% masih mempunyai hutang tertunggak, dan last kali 50% mengambilkan simpanan dalam masa 5 tahun. Okey, ini persaraan, ini fakta-fakta yang tuan-tuan pun boleh gunakan sebagai panduan. Okey, kenapa? Tuan-tuan pun akan mengalami ataupun memasuki fasa iaitu selepas perkhidmatan. KWSP menetapkan RM240,000 pada umur 55 tahun. Sebabnya belanja sebanyak RM1,000 sebulan, setahun RM12,000. 12,000 maknanya 10 tahun RM120,000. 20 tahun nak hidup, umur 55 campur 20, 75 tahun menjadi RM240,000. Itu dia punya calculation ni, perkiraan ni. Itulah mengapa diadakan minimum RM240,000 atas perbelanjaan sebanyak RM1,000 sebulan. Sekarang saya rasa RM1,000 ni kecil saja. Kuasa membeli amat rendah. Jadi kos kehidupan semakin meningkat, jadi jumlah yang kehayat duit kita ni akan bertambah pendek. Betul? Betul. Ini saya katakan tadi lah, tekanan kewangan boleh jejas kesihatan kita. Isteri saya, kalau saya duduk rumah makan minum tak ada buat apa, dia pun nanti stres. Bila stres nanti banyak penyakit. Jadi sama-sama kena uruskan bila kita berada dalam keadaan yang seperti ini. Jumlah contoh 180,000. Saya rasa ini merupakan jumlah yang lingkungan purata. Ada yang dapat lebih 200,000, 210,000, tapi ini dalam lingkungan. Kalau tuan-tuan dapat 80,000, tengok kepada pangkat dan juga tamat perkhidmatan berjumlah tahun, dan jikalau ada yang telah bawa keluar duit, bawa keluar duit untuk beli rumah ke masa awal-awal masa perkhidmatan, nanti jumlah wang akan berkurangan lah. Jadi kalau 180,000 belanja 2,000 sebulan, maknanya 24,000 setahun. Jadi wang tadi 180,000 tanpa ada tambahan daripada pendapatan lain, hanya dapat bertahan selama 7.5 tahun. Kalau umur 47 sebelum 50 dah habis. Betul? Ini realiti sebab itu kalau 2,000 ni kalau umur tuan-tuan 40 saya kata tak cukup ke satu. Memang perlulah lebih. Kalau belanja 4,000 maknanya setengah je, 3.5 tahun saja duit dah habis. Tapi maknanya perlu ada mencari pekerjaan baru dalam meneruskan fasa. Inilah yang tadi Cik Suami kata, sambung 21 sampai 26. Kalau ikutkan, betul, kalau aku tak kerja pun, bawa Grab pun 3,000, 5,000 sebulan dia kata. Ataupun meniaga burger pun kurang-kurang 3,000. Realitinya tuan-tuan dan puan-puan amat sekarang ni amat mencabar. Bersama-sama dengan tuan-tuan, bila tamat perkhidmatan nanti, mungkin di zaman COVID ini kurang, ada lebih kurang 350,000 pelajar-pelajar yang akan tamat dengan belajar daripada institusi pengajian tinggi awam, tidak termasuk institusi pengajian tinggi swasta, tidak termasuk mereka yang pulang daripada luar negara untuk mencari pekerjaan bersama-sama tuan-tuan nanti apabila tamat perkhidmatan. Jadi mencabarlah, memang mencabar tuan-tuan, tapi bukan semuanya macam tu. Adik ipar saya ni dia bekerja ambil sebagai Grab driver.
Saya tanya dia, berapa gaji bulanan kau? Tapi dia bukan askar lah. Okay, berapa gaji kau, berapa pendapatan kau setiap bulan? Dia kata kalau gaji daripada pukul 7 pagi lepas main solat subuh tu kerja sampai pukul 5, pukul 4 ni, kalau dalam di Bangi, kawasan pergi airport, dia kata boleh dapat dalam 3,000 hingga 4,000 sebulan. Sebulan. Satu hari dalam 300-400 ringgit. Jadi kalau kita ambil 300 ringgit 10 hari bekerja, 3,000 ringgit. Kalau 20 hari bekerja, 6,000 ringgit. Jadi tengok tolak semua dalam 5,000 lah dia kata. Cukup lah. Alhamdulillah lah dia kata. Jadi ada potensi. Okay, kalau tuan-tuan nak selepas tamat perkhidmatan nanti untuk mencari pekerjaan lain, mungkin boleh cuba. Tapi yang penting sekali ialah membuat perancangan nak buat apa. Okay, saya pun tengah bercadang ni. Kalau lah memang saya tak ada pencen, nak tinggal mana dengan kos yang rendah. Kalau di kampung, saya balik kampung ataupun duduk di balik ke Melaka, mungkin makan minum 2 orang isteri mungkin dalam RM500. Tak payah duit api, duit air semua ni masuk dalam RM600 sebulan. Okey. Boleh ke tambah RM1? Duduk di kampung lah, duduk kampung. Okey. Jadi mungkin di tempat-tempat lain pun mungkin murah, tetapi masih ada kos. Okey. Okey, ini yang terakhir tentang unit amanah. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua sedia maklum, ada unit amanah namanya dana perwira. Unit amanah ini diberikan kepada tuan-tuan semasa perkhidmatan secara percuma sejak tahun 2001 hingga 2017 yang terakhir. Jadi semua dana tuan-tuan ada 10 dana, tetapi tahun 2019 kita telah gabungkan menjadi satu dan nama dia dana perwira. Okey, jadi dana ini diberikan dalam kategori ataupun diistilah sebagai bonus khas yang dimasukkan ke dalam akaun tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ada 2 akaun ya. Satu akaun caruman wajib dengan lembaga tabung dan satu lagi akaun dengan Affin Wang Asset Management Berhad Unit Amanah. Bila tamat perkhidmatan kena buat tuntutan. Tuntut duit daripada kumpulan wang lembaga tabung dan dengan Affin Wang pun kena buat tuntutan ataupun penjualan ataupun buat apa-apa yang itulah saya akan terangkan. Tadi kena buat tuntutan ya. Okey, ini 2 akaun yang berbeza. Ada kekeliruan. Dia ada yang faham, oh bila kita buat keluar unit duit daripada lembaga tabung, automatik unit amanah akan datang. Sebenarnya tidak. Okey, duit unit amanah berbeza dengan duit lembaga tabung Angkatan Tentera. Sila ambil maklum, kongsi dengan rakan-rakan tuan-tuan yang tak hadir hari ini. Hari ini ada 100 orang. Kalau bagi tahu ada 5 orang, 500 orang akan dapat maklumat ini. Okey, lepas tamat perkhidmatan kena buat tuntutan, iaitu daripada Affin Wang tentang unit amanah. Dia ada kebaikan jangka masa panjang, dia memberikan pulangan dan juga peningkatan harga. Jadi ini merupakan sampingan wang simpanan daripada pelaburan unit amanah tuan-tuan. Okey, akhirnya kita punya selamat. Jadi bila tuan-tuan nanti bila buat keluar duit unit amanah, duit lembaga tabung, ingat semua akan menjadi manis. Okey, wanita-wanita perempuan yang ada sini tak payah pakai gitu apa, akan jadi manis juga. Sebab apa? Duit, ada duit. Okey, bila manis ni apa akan jadi? Banyak semut. Betul, semut banyak kan? Semut akan banyak. Kalau dulu adik-beradik yang tak bertegur pun dah jadi baik. Jiran yang dulu tak pernah bertegur siapa, nanti dia hantar kuih. Okey, saudara jauh ataupun rakan yang tak pernah jumpa 10-15 tahun datang, apa khabar, kau ada duit pinjam RM10,000, bila RM5,000. Panggil macam tu ni. Kalau ada mak mentua umur panjang pun Dan
kau banyak duit kau ni ha dia mak nak pergi Mekah ni nak buat umrah dia kata bagilah sikit contoh. So bila ada duit ni pun bukan saja orang yang kita tak kenal, banyak juga buaya-buaya yang naik ke darat yang nak mengam tuan-tuan. Banyaklah skim-skim yang kata